Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا وأنزل معهم الكتاب بالحق بشيرا ونذيرا. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا وأنزل معه الكتاب بالحق بشيرا ونذيرا وهدى للناس إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sebenarnya kita berada dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita akan sentiasa mendapat barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, marilah sama-sama kita menghayati khutbah yang bertajuk penghayatan Al-Quran. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Antara isi utama Al-Quran
adalah untuk membangunkan akhlak manusia. Membangun akhlak berartinya membina, membentuk dan meningkatkan akhlak manusia agar mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Fungsi Al-Quran yang menjadi pencetus akhlak terpuji bukan sahaja kepada masyarakat Islam, bahkan untuk semua manusia, seperti seruan supaya berilmu, beriman, bertakwa dan beramal saleh. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah mukjizat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan betapa agungnya isi kandungan Al-Quran itu. Antara hikmah Al-Quran, jika ia dibaca dengan penuh penghayatan, nescaya akan dapat mententeramkan jiwa, mengalir satu perasaan kedamaian dalam sanubari pembacanya, dan sebagai ubat penawar hati yang duka. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimin illa khasara." Dan kami turunkan dengan beransur-ansur daripada Al-Quran ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Dalam masa 23 tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerima wahyu secara berperingkat-peringkat. Menurut Imam As-Sayuti rahimahullahu, bahawa jumlah ayat Al-Quran adalah sebanyak 6,236 ayat mengikut Mushaf Kufi dengan 74.439 kalimah dan 325.345 huruf. Demikianlah telitinya mereka yang mencintai Al-Quran hingga setiap huruf dapat diperhitungkan, sekalipun ketika itu belum ada alat-alat pengiraan yang canggih. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan peringatan agar manusia mengetahui bahawa kehidupannya itu sebenarnya tidak bebas mengikut kehendak hati. Tidak ada kuasa yang mengatur dan menentukan. Manusia sebenarnya tidak dapat menentukan kehendaknya sendiri seperti apa yang dia kehendaki. Hanya setakat usaha dan ikhtiar sahaja yang dapat diperbuat. Manusia boleh merancang, tetapi ketentuan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat rahimakumullah, antara fungsi Al-Quran adalah sebagai Al-Huda, iaitu petunjuk. Juga disebut sebagai Al-Furqan, iaitu pemisah antara yang hak dan yang batil. Disebut juga Al-Mubayyin, iaitu sebagai penjelas. Ar-Rushd, iaitu pengarah kepada setiap hal yang berguna. Ar-Rahmah berarti rahmat. An-Nur berarti penerang kehidupan. Asy-Syifa berarti penyembuh, dan lain-lain lagi nama-nama bagi Al-Quran. Itu semua membuktikan betapa agungnya Al-Quranul Karim. Sebagai contoh, merujuk kepada sejarah, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an pada mulanya adalah sebagai manusia yang bengis dan garang. Akhirnya beliau telah memeluk Islam apabila beliau mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Oleh kerana hebatnya aura yang terdapat di dalam Al-Quran itu, maka cairlah hati Umar radhiyallahu an yang asalnya keras, sehingga dengan serta-merta menjadi lembut dan sedar bahawa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sungguh indah dan mulia. Maka Sayyidina Umar tidak berfikir panjang lagi, lantas memeluk agama Islam dengan penuh rasa, sepenuh hati dan juga keikhlasan. Peristiwa ini telah membawa Islam berkembang di padang pasir yang tandus. Inilah sebahagian keagungan Al-Quran yang dapat melembutkan hati yang keras dan kasar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, fungsi penampilan Al-Quran ini ialah apabila kita hendak mencari petunjuk menuju jalan hidup yang paling benar,
Jawabnya tiada lain kecuali mengikuti petunjuk Al-Quran. Demikianlah juga jika kita ingin menilai sesuatu perkara, apakah hal itu akan membawa manfaat atau mudarat bagi manusia, dibenarkan atau tidak oleh Allah, maka jawapannya yang paling tepat adalah semuanya ada di dalam Al-Quran. Al-Quranul Karim memberi pengajaran mengenai hubungan sesama manusia. Misalnya, ilmu yang berhubungan dengan masyarakat, tentang pergaulan, tentang ekonomi, kebudayaan, yang semuanya telah dijelaskan dengan cara yang sangat menarik. Demikian juga mengenai sejarah silam, telah dijelaskan dengan kisah-kisah manusia di masa lampau sebagai pengajaran kepada manusia yang akan datang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 138, hadza bayanun linnas wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin. Al-Quran itu adalah sebagai penerangan kepada seluruh umat manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Sidang Jumaat rahimakumullah, hari ini kita berada dalam suasana yang tidak memberangsangkan disebabkan kurangnya penghayatan sebahagian umat Islam terhadap Al-Quran. Keadaan ini menjelaskan seolah-olah umat Islam kurang yakin terhadap keistimewaan ajaran Al-Quran. Kesan daripada penyelewengan dan pengabaian ajaran Islam nampak jelas, di mana ramai umat Islam hari ini dihimpit dengan pelbagai masalah hidup seperti kemiskinan, kelaparan, kekecewaan baik dalam diri sendiri maupun dalam masyarakat. Gejala sosial yang melanda umat Islam hari ini merupakan satu contoh yang paling ketara bahawa umat Islam membelakangkan Al-Quran. Senario yang berlaku menunjukkan orang-orang Islam terlibat dalam gejala sosial adalah sesuatu yang memalukan. Al-Quranul Karim telah menjanjikan balasan buruk terhadap mereka yang engkar dari petunjuk Al-Quran, seperti mana firman-Nya dalam surah Taha ayat 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan sesiapa yang berpaling engkar dari ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nabi Muhammad SAW adalah pembawa risalah kemanusiaan yang menyeluruh, manakala Al-Quran pula sebagai pedoman risalahnya menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh manusia. Masalah hubungan makhluk dengan penciptanya, masalah hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Sidang Jumaat dirahmati Allah, Al-Quran yang diturunkan adalah sebagai pencetus semangat revolusi terbesar, mematahkan semua bentuk kejahilan dan kesyirikan. Ia adalah petunjuk, penjelas dan pemisah antara yang hak dengan yang batil, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah pada bulan Ramadan yang padanya diturunkan akan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk itu dan membezakan antara yang hak dengan yang salah. Ayat ini mengandungi pengertian bahawa Al-Quran tampil di tengah-tengah manusia dalam 3 fungsi. Pertama, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kedua, sebagai pemberi penjelasan tentang petunjuk-petunjuk Allah. Dan yang ketiga, memberi pembezaan antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Menurut Imam Ghazali rahimahullahu, barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, nescaya ia akan terbimbing untuk mendapat petunjuk, dan barang siapa mengamalkan kandungannya, nescaya ia akan berjaya dan bahagia. Apa yang menjadi persoalan ialah sejauh manakah umat Islam dapat menguasai bacaan Al-Quran dengan betul, dapat menguasai dalam memahami Al-Quran, dan seterusnya mengamalkan isi kandungan Al-Quran, juga peraturan-peraturan yang terkandung di dalamnya. Rasulullah SAW telah memberi ingatan kepada mereka yang mengabaikan pengajaran Al-Quran
sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharab. Sesungguhnya seseorang yang di dalam dirinya tidak tersemat sesuatu dari Al-Quran adalah seperti sebuah rumah yang kosong. Riwayat hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini memberi gambaran yang begitu indah sehingga dapat kita membayangkan bagaimana keadaan jiwa yang kosong, hidup tanpa pedoman dan tujuan. Betapa malangnya nasib jiwa itu, sekalipun secara jasmaninya nampak segala keperluan mencukupi, tetapi apa yang dirasakan hanyalah kekosongan dan kehampaan dalam batin dan jiwa. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajaran yang boleh kita ambil melalui Al-Quran yang diturunkan adalah, yang pertama, Al-Quran membawa misi utama untuk membangun akhlak manusia. Al-Quran membawa semangat revolusi terbesar menghapuskan semua bentuk kejahilan dan kesyirikan. Al-Quran menjadi panduan yang dapat menyelesaikan segala masalah hidup yang dihadapi manusia sehinggalah ke akhir zaman. Al-Quran adalah panduan hidup setiap manusia sehingga ke akhir zaman. Oleh itu, kita tidak boleh berpisah dan dipisahkan dengan Al-Quran, kerana Al-Quran mengandungi banyak pengajaran. Oleh itu, setiap umat Islam wajiblah untuk mempelajari, yang pertamanya, membaca Al-Quran dengan betul, kemudian mempelajari bagaimana memahami isi kandungan Al-Quran walaupun dengan terjemahannya sahaja dahulu. Yang ketiga, berusaha untuk mengambil iktibar, menghayati, seterusnya mempraktikkan, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan sesiapa yang berpaling ingkar daripada ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat, terutamanya nikmat iman dan Islam. Bukan kita saja, bahkan ada manusia atau orang yang lain telah dibukakan hati untuk mendapatkan nikmat iman dan juga Islam. InsyaAllah selepas daripada solat Jumaat nanti ada seorang yang akan memeluk Islam. Sama-samalah kita berada di tengah-tengah masjid ini meraihkan saudara baru kita insya-Allah. Dalam masa yang sama, marilah kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wardallahu ma'an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi inayatikar rabbaniyah wa bi hifdhiqatikas samadaniyah la tamlikana al mu'azzam Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj ibn al-marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma arim al-auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata minka li wali ahli Selangor dan
Tengku Amir Shah Ibn Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahi wa afiyatin manika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan kepada kami rahmat dan nikmat sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkokohkan negara umat Islam, khususnya negeri Selangor sebagai negeri yang maju dan sejahtera serta berkebajikan. Justru kami pohonkan kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami, terimalah amalan kami, kokohkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, suburkanlah kami dengan budi pekerti yang mulia, kembalikanlah kami ke jalan yang Engkau redai, lindungilah kami daripada bala bencana dan ujian-Mu yang berat, supaya dengan demikian negeri kami akan sentiasa bertambah makmur dan berkat. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu dan ibadah zakat sebagaimana yang telah Engkau wajibkan. Berkatilah hidup orang-orang yang melaksanakan tuntutan berzakat, menyayangi fakir dan miskin, sucikanlah harta dan jiwa mereka, lindungilah golongan fuqara dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Demikian juga ya Allah, tambahkan dan juga luaskanlah rezeki orang yang mewakafkan hartanya, terimalah wakaf mereka dengan ganjaran pahala yang berkekalan hinggalah ke hari akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.